Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita sedang bersiaran secara langsung dari Auditorium Kompleks A Kementerian Pendidikan Malaysia bagi sebuah sidang media khas Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana sebentar lagi akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Chiddin. Saya yakin intipati kita pada hari ini adalah berkaitan dengan peperiksaan PT3, iaitu pentaksiran tingkatan 3 yang digunakan untuk menggantikan penilaian menengah rendah PMR yang telah dijalankan sejak tahun 1993. Seperti kita sedia maklum, PT3 telah ditangguhkan selama 2 tahun sejak 2020 akibat pandemik COVID-19. Menurut laporan akhbar berita harian pada Februari 2022, Kementerian Pendidikan Malaysia masih belum mempunyai kata putus berkaitan dengan pelaksanaan PT3 pada tahun ini. Antara kenyataan yang juga dikeluarkan pada ketika itu ialah kementerian perlu meneliti pendekatan paling sesuai dan mengambil kira tahap penguasaan murid. Kini kita telah pun memasuki pertengahan tahun 2022. Pasti banyak pihak yang menantikan pengumuman rasmi berkaitan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Malaysia juga kini telah memasuki peringkat fasa endemik. Beberapa SOP telah disesuaikan dengan keadaan semasa, termasuklah di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Jadi ayuh kita ingin saksikan pengumuman dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Chiddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada ibu bapa, anak-anak, guru-guru, seluruh warga pendidik dan rakyat Malaysia di luar sana. Petang ini saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan sistem pendidikan kita yang menyentuh khususnya perkara berkaitan dengan pentaksiran. Ini adalah sedikit latar belakang tentang pelaksanaan pentaksiran di sekolah rendah dan juga pentaksiran di peringkat menengah rendah. Jika kita lihat untuk UPSR, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 dan pada tahun 2011 kita perkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS, dan pada tahun 2020 kita tidak laksanakan UPSR kerana pandemik COVID-19, dan pada tahun 2021 kita mansuhkan UPSR. Untuk pentaksiran bagi sekolah peringkat menengah rendah, pada 1993 diperkenalkan peperiksaan PMR dan kemudiannya PBS diperkenalkan pada tahun 2012 di sekolah menengah, dan PT3 diperkenalkan pada tahun 2014. Pada tahun 2020 dan 2021 PT3 tidak dilaksanakan. Jadi ramai yang tertanya-tanya, apakah akan ada PT3 untuk tahun 2022? Jawapannya 2022, mulai tahun 2022 PT3 dimansuhkan. Jadi mulai tahun ini tidak ada lagi PT3, ianya dimansuhkan. Saudara-saudari, sewaktu sebelum pandemik, PT3 telah dilaksanakan di sekolah, di mana guru-guru menjana soalan-soalan untuk murid-murid mereka, dan peperiksaan dilaksanakan di bawah kawalan guru-guru di sekolah. Dan hari ini kita membuat keputusan bahawa PT3 akan dimasukkan mulai tahun ini. Kemudian tentunya ramai tertanya-tanya, bila tidak ada peperiksaan, bila tidak ada UPSR di sekolah rendah, bila tidak ada PT3 di sekolah di peringkat menengah rendah, bagaimanakah kita khususnya ibu bapa dan guru-guru dapat mengetahui tentang prestasi murid mereka dalam konteks mata pelajaran yang mereka belajar di sekolah? Oleh yang demikian, seperti mana yang sentiasa kita sebutkan bahawa sejak daripada penghapusan UPSR pada tahun yang lalu, KPM telah memfokuskan kepada usaha-usaha untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun
PBS. Taksiran berasaskan sekolah ini mempunyai 3 komponen. Pertama sekali PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Yang kedua adalah PAJSK ataupun pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dan yang ketiga adalah PPSI atau taksiran psikometrik. Jadi ini adalah 3 komponen pentaksiran berasaskan sekolah yang kita akan terus tambah baik. Dalam konteks ini, apabila kita bercakap tentang pentaksiran bilik darjah, perkara ini telah berlangsung sekian lama. Sebagaimana kita lihat dalam gambar rajah tadi, pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan di sekolah rendah pada tahun 2011 dan diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 2012. Telah ada garis panduan berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah ini, termasuklah pentaksiran bilik darjah PBD. Dalam konteks ini, PBD seperti mana yang dijelaskan dalam garis panduan yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, PBD ini mempunyai 2 komponen. Pentaksiran bilik darjah ini mempunyai pentaksiran yang berbentuk formatif dan pentaksiran yang berbentuk sumatif. Pentaksiran berbentuk formatif ini adalah pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan dalam proses pembelajaran murid dalam kelas dan juga di sepanjang sesi tersebut, murid ditaksir secara berterusan oleh guru melalui pelbagai pendekatan. Dan pentaksiran formatif ini digunakan untuk guru membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka untuk memastikan supaya murid dapat mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya. Itu adalah pentaksiran berbentuk formatif. Yang satu lagi adalah pentaksiran bentuk sumatif, iaitu pentaksiran yang kita buat pada akhir sesuatu topik atau pada akhir sesuatu tempoh. Mungkin di akhir sesi atau di akhir semester ataupun di akhir tahun. Jadi pentaksiran berbentuk sumatif ini kita telah biasa laksanakan di sekolah, khususnya ujian untuk ujian akhir tahun. Ya, sebelum ini banyak dilaksanakan ujian akhir tahun, pertengahan penggal dan sebagainya. Ini merupakan sebahagian daripada apa yang dilihat dalam konteks pentaksiran berbentuk sumatif. Sekarang ini kita ingin melaksanakan penambahbaikan kepada pentaksiran bilik darjah ini. Pertama sekali dalam konteks formatif. Walaupun kita telah perkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS mulai tahun 2011 di sekolah rendah dan 2012 di sekolah menengah, namun begitu, memandangkan dalam tempoh tersebut ada peperiksaan-peperiksaan penting khusus yang diletakkan untuk murid di peringkat tersebut, seperti mana murid di sekolah rendah yang menduduki UPSR dan murid di peringkat menengah rendah yang menduduki PT3, maka tumpuan adalah lebih kepada peperiksaan-peperiksaan ini. Oleh yang demikian, kita melihat masih terdapat banyak ruang untuk kita pertingkatkan latihan guru dalam konteks pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini. Kita sedar bahawa terdapat 10,000 buah sekolah di seluruh negara dengan jumlah murid dalam kelas yang berbeza. Ada sekolah muridnya jauh lebih ramai dalam kelas berbanding dengan murid sekolah lain. Jadi apakah pendekatan yang boleh digunakan sebagai contoh oleh guru-guru dalam konteks apabila murid sekolah ataupun murid dalam kelas itu adalah agak ramai berbanding dengan kelas lain? Kita telah melihat bahawa banyak best practices yang diamalkan di institusi pendidikan lain di seluruh dunia. Kalau kelas ramai nak buat macam mana pentaksiran bilik darjah ni? Apakah pendekatan dan inovasi yang boleh digunakan? Oleh sebab itu, kita ingin meningkatkan latihan pada guru-guru dan juga perkongsian tentang kaedah yang baik dalam konteks pelaksanaan pentaksiran bilik darjah berdasarkan situasi dan kekangan pada waktu itu. Kalau kelas ramai macam mana? Kalau kelas itu sikit macam mana? Jadi pendekatan ini boleh membantu guru-guru untuk melaksanakan pentaksiran atau bilik darjah ini secara lebih efektif, secara lebih efisien berdasarkan latihan-latihan dan perkongsian yang kita akan laksanakan dengan guru-guru di seluruh negara. Seterusnya adalah penambahbaikan tentang pentaksiran berbentuk sumatif. Antara perkara yang paling banyak dibincangkan apabila tidak ada peperiksaan UPSR sebagai contoh
adalah ramai yang tanya macam mana kita nak tahu prestasi atau pencapaian anak-anak. Ibu bapa bertanya macam mana nak tahu prestasi dan pencapaian anak-anak, kerana setiap sekolah ini mempunyai mempunyai pendekatan berbeza dalam menyiapkan kertas-kertas peperiksaan mereka. Sekolah lain berbeza, sekolah ini berbeza. Jadi kita ambil kira semua pandangan ini dan kita lihat apakah penambahbaikan yang kita nak laksanakan. Jadi jika kita lihat, apabila kita bercakap tentang UPSR dan PT3, ini adalah satu bentuk sumatif, peperiksaan sumatif yang mengambil kira apa yang telah dipelajari oleh murid bukan saja pada tahun tersebut tetapi tahun-tahun sebelumnya. Ambil contoh PT3. PT3 ini bila dilaksanakan, ianya bukan sahaja menilai murid untuk silibus mereka pada tingkatan 3, tetapi juga turut mengambil kira silibus mereka pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi kadang-kadang murid dah tingkatan 1 dah lama dah tinggalkan konsep apa yang dipelajari pada tingkatan 1 dan tingkatan 2, dan apabila sampai ke tingkatan 3 mereka rasa gugup. Kena ingat balik, kena pusing balik untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Sebab itu dalam pendekatan baru yang kita perkenalkan ini, kita akan laksanakan pentaksiran sumatif ini mengikut tahun dan tingkatan. Ini saya akan jelaskan sekejap lagi. Yang kedua, tadi saya sebut bahawa sebelum ini apabila tidak ada peperiksaan seperti UPSR dan PT3, ramai tak tahu macam mana. Tidak ada, kerana dikatakan setiap sekolah ni memang berbeza. Cikgu buat soalan berbeza-beza. Ada yang kata cikgu ni mudah, ada yang kata cikgu ni susah, ada yang kata soalan ni kompleks, ada yang kata soalan ni pendek, macam-macam. Jadi sebab itu kita dalam konteks ini bagi memperkasakan pentaksiran sumatif ini, kita akan memantapkan ujian akhir sesi akademik di sekolah rendah untuk 5 mata pelajaran dan semua mata pelajaran di peringkat menengah rendah, di mana soalan-soalan ini akan disediakan melalui satu bank soalan. Pihak kementerian akan menyediakan bank soalan yang mempunyai soalan yang banyak berdasarkan tahap-tahap tertentu, yang mana soalan ini akan dijana oleh guru di sekolah. Set soalan untuk ujian akhir tahun ini akan dijana oleh guru di sekolah. Dan di mana pelaksanaannya lebih fleksibel. Tak ada kata seluruh negara buat exam hari apa, tak ada. Sekolah tetapkan bila mereka nak laksanakan peperiksaan mereka dalam tempoh-tempoh tertentu, dan di mana nak buat dalam kelas ke, nak buat apa. Tujuannya adalah untuk kita mendapat input berkaitan dengan bagaimanakah anak-anak kita menguasai perkara yang sepatut mereka kuasai dalam tempoh pembelajaran mereka. Jadi dalam konteks ini, jika saya boleh jelaskan, ujian akhir sesi akademik ini bukan satu penggantian. Ini sehingga saya ingin jelaskan. Ini bukan kata nak ganti UPSR, ini bukan nak ganti PT3. Cuma kita nak isi kekosongan di mana kita terima pandangan ramai daripada ibu bapa dan guru-guru serta pentadbir sekolah tentang keadaan di mana tidak ada satu standard soalan yang boleh digunakan untuk mereka memberi kepercayaan yang lebih kepada pentaksiran yang dilaksanakan. Kerana apa? Kerana ada yang menganggap soalan-soalan yang disediakan itu terlalu berbeza tahap kesusahan atau tahap kesukarannya atau tahap kompleksitinya. Sebab itu dalam konteks ini, untuk ujian akhir sesi akademik, ini sebelum ini kita kata ujian akhir tahun lah. Ya, ujian akhir tahun ini kita akan laksanakan untuk murid di sekolah rendah bagi tahun 4, 5 dan 6. Bank soalan akan disediakan oleh KPM untuk 5 mata pelajaran, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Dan soalan untuk mata pelajaran lain disediakan oleh guru-guru di sekolah. Apa yang akan kita lihat di sini, soalan-soalan untuk 5 mata pelajaran ini akan membantu guru-guru untuk melihat setakat mana anak-anak didik mereka berjaya menguasai apa yang telah dipelajari oleh mereka pada akhir tempoh pembelajaran tersebut. Bagi pihak KPM pula, yang maklumat-maklumat ini akan dapat membantu kementerian secara lebih menyeluruh untuk melihat data-data yang ada di seluruh negara tentang pencapaian murid-murid dalam konteks-konteks subjek yang disebutkan tadi. Ini membantu kita untuk melihat khususnya perkara berkaitan literasi,
khususnya perkara berkaitan dengan numeracy bagi membolehkan intervensi dibuat di peringkat negeri, daerah dan juga di peringkat sekolah. Apa yang penting? Ini bukanlah satu peperiksaan pusat seperti mana kita nyatakan sebelum ini. Ianya lebih pada satu kaedah untuk kita membuat satu penyelarasan soalan-soalan yang standard bagi membolehkan kami di peringkat kementerian mendapat input untuk menambah baik sistem pendidikan kita. Apa saja keputusan untuk ujian akhir sesi akademik ini tidak akan digunakan untuk membanding murid-murid, tidak akan digunakan untuk membanding sekolah-sekolah, tidak akan digunakan untuk membanding PPD, dan tidak akan digunakan untuk membanding JPN. Jadi saya mohon pada pihak JPN dan PPD perlu diingat bahawa tidak ada keperluan untuk mengumpulkan prestasi setiap sekolah dan sebagainya dalam konteks ini. Ini kerana kita tidak ingin bahawa pelaksanaan ujian ini menjadi satu tekanan baru kepada sistem pendidikan kita, khususnya kepada guru-guru dan murid-murid di sekolah. Tujuannya pelaksanaan item-item yang standard ini adalah untuk kita sama-sama, bukan saja guru-guru, bukan saja murid-murid, bahkan ibu bapa dan pihak kementerian melihat sebagai satu pasukan besar bagaimanakah kita sama-sama melihat penambahbaikan yang perlu kita laksanakan dari semasa ke semasa kepada sistem pendidikan kita. Seterusnya, untuk sekolah menengah bagi tingkatan 1, 2 dan 3, ujian sumatif, ujian akhir sesi akademik, bank soalan untuk semua mata pelajaran disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jika kita lihat, ini dapat mengurangkan kesukaran guru-guru untuk menyediakan kertas-kertas soalan di sekolah. Ini juga bagi memastikan kita mendapat maklumat yang lebih tepat untuk kita membuat analisa data-data yang ada bagi lebih 5 juta murid kita di seluruh negara. Jadi untuk tujuan ini, dengan adanya bank soalan ini yang mana soalan-soalannya boleh dibina oleh guru-guru di sekolah bila sampai masanya, kita yakin bahawa walaupun kita tidak ada satu pentaksiran pusat, namun kita masih dapat menilai perkembangan anak-anak kita secara lebih menyeluruh. Seterusnya adalah berkaitan dengan pelaporan PPD. Jika kita lihat, banyak kita terima pandangan daripada guru-guru, pandangan daripada ibu bapa, pandangan daripada pentadbir sekolah. Bila dapat laporan PBD itu daripada TP1 dan hingga ke TP6, dan perkara ini digabungkan dalam semua konteks untuk diletakkan di bawah satu TP bagi mata pelajaran tersebut, terlalu banyak variables, terlalu banyak perkara yang kita masukkan dalam satu analisa tahap penguasaan. Jadi ibu bapa menghadapi kesukaran untuk melihat di manakah ruang untuk mereka tambah baik pembelajaran anak-anak mereka. Guru-guru juga sukar untuk menetapkan di TP manakah anak-anak ini perlu diberikan kerana terlalu banyak variables yang boleh ubah yang dimasukkan dalam pengiraan ataupun penilaian TP tersebut. Dalam konteks ini, untuk pelaporan PBD yang menyeluruh ini, pelaporan baharu ini, seperti mana sebelum ini kita ada 2 pelaporan, iaitu pelaporan di pertengahan sesi akademik dan juga pelaporan di akhir sesi akademik. Namun begitu, pelaporan baru ini kita akan menambah deskriptor bagi tahap penguasaan yang lebih komprehensif dan jelas. Sebelum ini kita lihat deskriptor yang disertakan untuk tahap penguasaan ini untuk setiap mata pelajaran agak berbeza. Dan kadang-kadang ianya tidak begitu menjelaskan apa sebenarnya yang telah dicapai atau tidak dicapai oleh anak-anak kita. Sebab itu bila kita lihat deskriptor sedia ada, maknanya kita lihat deskriptor ataupun penjelasan ini perlu dibuat dengan lebih jelas dan komprehensif bagi membantu ibu bapa untuk memahami apakah yang telah dicapai dan apakah yang perlu dicapai oleh anak-anak mereka. Selain daripada itu, ini antara perkara yang selalu menjadi perbincangan. Ibu bapa mungkin melihat anak mereka cukup bersemangat dalam menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru. Usaha-usaha yang dibuat oleh anak-anak ini di sepanjang tempoh pembelajaran adalah amat tinggi. Namun begitu, kadang-kadang apabila mendapat keputusan tahap
penguasaan ianya mungkin tidak begitu tinggi. Jadi ibu bapa kadang-kadang melihat anak saya dah cuba yang terbaik, dah belajar gajin-gajin tapi masih belum mencapai tahap penguasaan sepatutnya. Oleh yang demikian, dalam konteks pelaporan baru ini, kita akan mengambil kira, kita akan adakan satu penilaian ringkas untuk tahap usaha murid dalam pembelajaran mereka. Ini untuk memberi gambaran kepada guru dan ibu bapa di mana ada murid yang mungkin berusaha keras tetapi pencapaian dalam tahap penguasaan mereka itu tidak begitu tinggi. Jadi dengan cara ini kita dapat cuba duduk guru bersama dengan ibu bapa untuk mencari punca. Anak saya rajin tetapi kenapa tak dapat mencapai tahap penguasaan yang tinggi? Mungkin kerana anak-anak ini menghadapi kesukaran dalam topik-topik tertentu, dalam mata pelajaran tertentu. Maka tindakan boleh diambil oleh guru-guru untuk memastikan anak-anak ini dapat menguasai apa yang sepatutnya. Seterusnya juga ulasan guru kelas dan ulasan guru mata pelajaran. Kita menitik beratkan bahawa bukan sahaja guru kelas tetapi guru mata pelajaran juga perlu memberi ulasan kepada pencapaian murid dalam mata pelajaran mereka. Kerana tidak ada orang lain yang lebih mengenali murid mereka kecuali guru yang mengajar murid tersebut. Dengan cara ini, ulasan guru ini dapat digunakan untuk membina pembelajaran murid-murid ini bagi memastikan murid-murid ini dapat menguasai topik-topik yang telah ditetapkan seperti mana yang telah dirangka oleh guru-guru mereka. Seterusnya, apabila murid tidak mencapai tahap penguasaan minimum, maka guru-guru boleh atau guru-guru seharusnya mencadangkan apakah intervensi yang perlu dibuat. Mungkin guru mencadangkan ini intervensi yang ibu bapa perlu buat. Dan seperti mana kita tahu bahawa peperiksaan ini dibuat di peringkat di akhir tahun. Ujian ini dibuat di akhir tahun. Ujian akhir tahun. Maka guru mata pelajaran tersebut mungkin akan mengajar murid tersebut untuk tahun tersebut sahaja. Dan intervensi ini boleh dimasukkan dalam laporan untuk membantu guru pada tahun berikutnya bagi memastikan murid ini dapat menguasai apa yang diperlukan dalam konteks peringkat awal mereka di tahun berikutnya. Namun kita yakin sekiranya pentaksiran bilik darjah ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan kemampuan guru-guru kita, kita ingin pastikan bahawa anak-anak kita ini dapat mencapai tahap penguasaan minimum sebelum mereka bergerak ke tahun yang berikutnya. Saudara-saudari, dengan penggunaan dan pelaksanaan ujian di peringkat setiap peringkat tahun 4, 5, 6 dan tahun 1, 2, 3 ini di mana ada standard component, ianya membantu kita untuk membina anak-anak kita. Kerana apa? Kerana katakanlah dilaksanakan ujian bahasa Melayu pada tahun 4, ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik, maka ada ruang untuk di tahun 5 mereka tambah baik. Sekiranya di akhir tahun 5 ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik, maka ada masa di tahun 6 untuk guru mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini berbeza dengan keadaan sebelum ini, di mana peperiksaan UPSR hanya diadakan di tahun 6. Murid itu dah nak keluar daripada sistem persekolahan, sekolah rendah. Maka ianya sudah terlalu lambat. Begitu juga dengan peringkat menengah rendah. Kita laksanakan pentaksiran ini pada murid di tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi kita ada tempoh untuk kita membantu murid-murid ini dalam pembelajaran mereka sehingga mereka ke tingkatan 3. Kalau dalam konteks PT3, kita laksanakan peperiksaan sumatif at the end. Pada akhir mereka tingkatan 3. Maka intervensi itu sudah terlalu lambat kerana apabila mereka ke tingkatan 4, persediaan mereka adalah tertumpu kepada persediaan untuk peperiksaan SPM. Jadi itulah antara pendekatan pelaporan yang kita akan laksanakan. Selain daripada PBD tadi, kita juga sebut bahawa kita ada PAJSK iaitu berkaitan dengan jasmani dan juga PPSI, psychometric test. Dalam konteks ini kita akan perkasakan juga perkara berkaitan dengan PAJSK. Jadi ada beberapa komponen yang akan diperkasakan, termasuklah dalam konteks pemilihan perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan untuk diambil kira sebagai markah PAJSK nanti. Ini perkara kita akan perincikan dalam pendaftaran yang akan dibuat bersama-sama dengan pihak sekolah. Seterusnya berkaitan dengan PPSI. PPSI ini kita akan turut laksanakan bagi murid tahun 4 dan tahun 5 di sekolah rendah dan murid tingkatan 2 di sekolah menengah. Sebelum ini PPSI tidak dilaksanakan oleh murid di
tahun 4 dan 5 sekolah rendah dan tingkatan 2 di sekolah menengah. Dan kali ini kita akan laksanakan PPSI ini untuk kumpulan murid ini juga. Jadi ini membolehkan ibu bapa mendapat maklumat yang lebih menyeluruh berkaitan dengan perkembangan anak mereka, bukan sahaja dari sudut akademik, begitu juga bukan sahaja dalam konteks usaha mereka dalam pembelajaran, tetapi juga dari sudut jasmani, kesihatan dan juga psikometrik mereka. Berkaitan dengan pelaporan, seperti mana saya sebut tadi, ada dua pelaporan, pelaporan pertengahan sesi akademik dan juga pelaporan pada akhir sesi akademik. Bagi peringkat sesi pertengahan sesi akademik, pelaporan pertengahan tahun hanya ada pelaporan untuk pentaksiran berterusan atau PBD tadi bagi sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6 dan juga sekolah menengah tingkatan 1 dan 2 dan 3. Tidak ada pelaporan seperti mana sebelum ini, tidak ada pelaporan PAJSK dan PSI di peringkat pertengahan sesi akademik. Namun, untuk di peringkat akhir sesi akademik, ibu bapa bukan sahaja mendapat maklumat berkaitan dengan pentaksiran berterusan anak-anak mereka, tetapi juga mereka akan dapat maklumat berkaitan dengan pentaksiran sumatif, iaitu ujian akhir sesi akademik. Selain daripada itu juga, pelaporan berkaitan dengan PAJSK dan PPSI juga akan diberikan kepada ibu bapa. Dalam konteks ini, KPM akan melaporkan ataupun guru boleh membuat pelaporan ini melalui satu sistem yang disediakan oleh kementerian. Kita akan sediakan satu sistem untuk membolehkan pelaporan dibuat hanya di satu tempat. Kerana apa? Kerana kita tahu sebelum ini ramai guru-guru yang merungut. Sebagai contoh dalam konteks pelaporan PBD, nak kena masukkan dalam Excel, dalam yang seperti mana fail yang telah disediakan oleh BPK itu kena masuk fail Excel satu di sekolah. Kemudian ada pula PPD yang minta pelaporan PBD untuk dimasukkan dalam database di peringkat PPD. Kemudian JPN pula telefon nak minta supaya dimasukkan di peringkat database di peringkat JPN. Dan ini memberi tekanan pada guru-guru kerana mereka terpaksa melakukan perkara yang sama dalam satu tempoh yang tidak jauh, dan perkara ini sepatutnya dilakukan dengan lebih cekap. Sebab itu kementerian telah membuat ketetapan bahawa selepas ini pelaporan adalah melalui satu sistem sahaja, dan sekiranya PPD dan JPM memerlukan pelaporan, maka kita akan sediakan access control untuk membolehkan mereka masuk mendapat laporan di peringkat-peringkat tertentu seperti mana yang akan ditetapkan oleh kementerian. Kita juga sedar bahawa guru-guru mungkin merasakan cabaran dalam konteks akses kepada server. Kadang-kadang nak masuk server, sebelum ini dikatakan nak masuk server KPM ini mungkin mengambil masa yang lambat dan sebagainya. Perkara-perkara berkaitan dengan peningkatan usaha untuk peningkatan teknologi yang berkaitan di peringkat kementerian bagi memastikan akses yang lebih cekap, akses yang lebih mudah, kita sedang usahakan di peringkat kementerian bagi membolehkan apabila bermulanya pelaksanaan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, insya-Allah. Ini berkaitan sama juga dengan sekolah menengah tadi, sekolah rendah tadi, pelaporan akhir untuk sekolah menengah seperti mana yang kita jelaskan di peringkat sekolah rendah tadi, ada pentaksiran formatif yang berterusan, pentaksiran sumatif iaitu ujian akhir sesi akademik, PAJSK dan juga PPSI. Nah, bila kita nak laksanakan pentaksiran sumatif ini? Pentaksiran sumatif ini akan mula dilaksanakan bagi sesi akademik tahun ini 2022-2023. Yang maknanya untuk ujian akhir tahun tahun ini akan disediakan soalan-soalan seperti mana tadi, 5 subjek untuk sekolah rendah dan semua mata pelajaran untuk sekolah menengah. Soalan-soalan ini akan disediakan dalam bank soalan oleh pihak KPM dan guru boleh menjana set soalan dengan mendapat akses kepada bank soalan yang disediakan tersebut. Dan apa yang paling penting ya, saya ingin jelaskan di sini, kita perlu melihat bahawa ujian akhir tahun ini bukanlah sesuatu yang high stake, bukanlah sesuatu yang kata anak-anak perlu ditekan untuk mencapai pencapaian yang paling tinggi. Apa yang kita ingin lihat adalah untuk kita, ibu bapa, guru-guru, pentadbir sekolah dan kementerian mengambil ini untuk membina anak-anak kita. Let's build the kids together. Kita perlu sama-sama membina anak-anak kita untuk melahirkan generasi yang jauh lebih hebat. Dan melalui pendekatan ini kita yakin bahawa anak-anak mempunyai ruang yang luas di sekolah
untuk menumpukan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kreativiti mereka, berkaitan dengan pemikiran mereka, berkaitan dengan pembentukan idealisme mereka, berkaitan dengan pembentukan jati diri mereka. Lebih banyak perkara-perkara yang boleh dilaksanakan di sekolah tanpa tekanan yang berat dalam sudut pencapaian akademik. Kita bina mereka bukan sahaja dalam konteks akademik, tetapi sebagai seorang murid yang secara keseluruhannya adalah murid yang hebat. Untuk pelaporan akhir sesi akademik menggunakan format baru yang saya jelaskan tadi, ianya akan dimula dilaksanakan pada sesi akademik tahun ini 2022-2023. Ini adalah untuk pelaporan bagi sesi akademik, pelaporan akhir sesi akademik. Seterusnya bagi pelaporan pertengahan sesi akademik. Memandangkan kita telah memulakan sesi persekolahan dan kita hampir mencapai pertengahan sesi persekolahan, maka untuk pelaporan pertengahan sesi akademik dia tak akan mulakan bagi tahun ini. Pelaporan pertengahan sesi akademik menggunakan format baru ini akan mula dilaksanakan pada sesi akademik 2023-2024. Maknanya apa? Untuk pelaporan format baru pelaporan sesi akhir sesi akademik, kita guna format baru bermula tahun ini, tapi untuk pertengahan sesi akademik kita guna pelaporan baru bermula sesi akademik yang berikutnya 2023 dan 2024. Saudara-saudari, itulah apa sedikit sebanyak yang kita ingin jelaskan. Jika saya boleh simpulkan di sini bahawa tadi dijelaskan setelah kita melihat kembali secara keseluruhan pentaksiran yang ada dalam sistem pendidikan kita, kita telah membuat ketetapan bahawa PT3 dimasukkan mulai tahun ini. Namun begitu, tentunya banyak persoalan bila dimasukkan pentaksiran ini, bagaimana pula dengan usaha untuk melihat prestasi anak-anak kita. Dan saya telah jelaskan tadi bahawa kita akan mengukuhkan pentaksiran berasaskan sekolah ini yang mempunyai 3 komponen utama, PBD, PAJSK dan PPSI tadi. Dan seperti mana PBD pula, kita telah jelaskan bahawa antara cabaran utama PBD, rungutan yang kami banyak terima adalah tidak ada satu soalan ataupun tidak ada satu pendekatan bagi membolehkan ibu bapa merasai bahawa soalan yang diberikan itu adalah mencapai tahap tertentu untuk anak mereka pada peringkat tertentu. Maka oleh yang demikian, mengambil kira pandangan ibu bapa, guru-guru, maka kita akan sediakan di sekolah rendah untuk 5 mata pelajaran tadi, bank soalan untuk 5 mata pelajaran, dan di sekolah menengah bagi tingkatan 1 dan 2 dan 3 kita buat untuk semua mata pelajaran. Dengan pendekatan ini, ianya semestinya dapat membantu guru-guru di mana mereka tidak perlu memikirkan apakah bentuk soalan, apakah soalan ini setara dengan sekolah lain dan sebagainya. Apa yang paling penting, kita telah membuat penataran soalan-soalan tersebut, memastikan ianya satu soalan yang standard berdasarkan tahap-tahap kesukaran tertentu untuk dimasukkan dalam set-set soalan yang disediakan di sekolah. Dan kita yakin dengan pendekatan yang kita buat ini, khususnya dalam konteks pelaporan baharu, sebab banyak kita terima bahawa bila kita lump in, kita kumpulkan semua pelaporan-pelaporan ini dalam satu tahap penguasaan, maka ibu bapa tak mendapat gambaran di manakah perkara-perkara yang boleh ditambah baik, di manakah kekurangan dalam anak mereka yang mereka perlu bantu. Namun pendekatan pada hari ini, di mana sebagai contoh, saya sebutkan tadi pelaporan akhir tahun, ada pelaporan berkaitan dengan pelaporan berterusan formatif. Apakah tahap penguasaan anak-anak ini? Ada pelaporan berkaitan dengan usaha anak-anak ini. Dan juga ada pelaporan sumatif yang dilaksanakan melalui ujian akhir tahun. Apa yang paling penting? Sekiranya tahap penguasaan sebagai contoh untuk pelaporan formatif yang berterusan ini berbeza dengan tahap penguasaan di peringkat sumatif, di peringkat ujian akhir tahun. Katakanlah tahap penguasaan secara umumnya di peringkat formatif berterusan yang cikgu buat dalam kelas ni, anak ni mencapai tahap penguasaan yang bagus. Usaha juga, effort juga satu usaha yang baik. Tapi apabila katakanlah di peringkat ujian akhir tahun, pencapaiannya tidak begitu memberangsangkan. Jadi guru dan ibu bapa boleh duduk untuk melihat apakah puncanya. Dan ini membantu untuk kita melaksanakan aktiviti yang berkaitan. Mungkin pada waktu itu anak kita kurang sihat. Di sepanjang tahun ini dapat melaksanakannya dengan baik. Sampai hari ujian dia kurang sihat.
Jadi menyebabkan ia menjejaskan pencapaian. Jadi kita tahu, okey, inilah puncanya, maka apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan. Jadi ini merupakan satu pelaporan yang sekiranya ibu bapa, guru-guru dan masyarakat melihat secara positif, insya-Allah kita akan dapat membina anak-anak kita melalui sistem persekolahan kita untuk melahirkan generasi pewaris negara yang jauh lebih hebat. Saya rasa itu saja daripada saya dan saya buka untuk soalan. Sekian, terima kasih. Baik, penonton Didik TV, KPM telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin sebentar tadi. Pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimasukkan mulai tahun 2022 setelah lebih kurang 8 tahun diperkenalkan sejak 2014 dan ditangguhkan selama 2 tahun iaitu pada tahun 2020 dan 2021. Namun apabila menjadi kegusaran para ibu bapa bagaimana murid-murid dinilai prestasinya, KPM melihat untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah yang mengandungi 3 komponen utama iaitu PBD, PAJSK dan juga PPSI. Antara fokus lain yang turut dijelaskan adalah pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK masih akan diteruskan seperti biasa. Juga pentaksiran sumatif akan dilaksanakan mulai sesi akademik 2022-2023. Baiklah penonton Didik TV KPM, kita telah pun tiba di penghujung program khas kita pada hari ini iaitu sidang media khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih para penonton, teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K, terima kasih, kita jumpa lagi.